Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid SK Bandar Baru, Sungai Buloh, khususnya pada belajar tahun 1. Sihat ke semua? Sihat, Alhamdulillah. Okey, pada kali ini kita akan sambung kembali bab ibadah pada tajuk wuduk. Okey, pada kelas yang lalu kita telah belajar berkaitan dengan apa itu wuduk, tujuan kita berwuduk, ada perkara yang sunat, ada perkara yang wajib, dan kita dah masuk sedikit pada rukun wuduk. Okey, pada kali ini kita akan sambung kepada subtopik yang berbaki, iaitu yang pertama adalah perkara sunat ketika berwuduk, yang kedua perkara makruh ketika berwuduk, dan ketiga kita akan tengok perkara yang boleh membatalkan wuduk. Okey, sebelum Ustazah pergi kepada sunat berwuduk, Ustazah nak ulang balik sedikit berkaitan dengan rukun wuduk. Okey, rukun wuduk ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku, yang keempat menyapu sebahagian kepala, dan yang kelima membasuh kedua-dua belah kaki hingga ke buku lali, dan yang terakhir adalah tertib. Ini adalah rukun wuduk. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok kepada perkara sunat berwuduk ataupun ketika berwuduk, apa yang perkara sunat kita boleh buat. Okey, yang pertama adalah menghadap kiblat sebolehnya. Kalau boleh, kalau tak boleh tak apa. Okey, dan yang kedua adalah membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Semua perbuatan yang baik ni kita akan mendapat pahala sunat kalau kita mulakan dengan membaca Bismillah. Seterusnya, yang ketiga adalah membasuh kedua-dua tapak tangan hingga ke pergelangan tangan. Ni. Pergelangan tangan tu sekerat tu je, sikit tu je. Okey, yang keempat adalah berkumur. Berkumur-kumur ni adalah perkara yang sunat, bukan perkara wajib. Yang kelima adalah memasukkan air ke dalam hidung dan menghembuskannya. Masuk sikit, tarik, lepas tu kita hembus balik. Yang keenam adalah mendahulukan anggota sebelah kanan. Maknanya semua kita buat daripada kanan. Contoh, kita nak basuh tangan hingga ke siku. Kita mulakan dengan basuh belah kanan. Dah selesai kanan 3 kali, baru kita tukar pergi ke tangan kiri. Okey, dan yang ketujuh, perkara sunatnya adalah menyapu kedua-dua belah telinga. Benda ni adalah sunat. Sapu telinga ni adalah perkara yang sunat. Okey, yang seterusnya, yang ke-8 adalah mengulang sebanyak 3 kali pada setiap basuhan. Maknanya kita kumur 3 kali, kita basuh muka 3 kali, kita basuh tangan 3 kali. Semuanya 3 kali. Yang sebab tu adalah sunat. Kenapa mesti 3 kali? Sebabnya kita takut kali pertama kita basuh tu, wuduk kita tak kena. Jadi kita buat kali kedua. Dan lebih yakin bila kita buat kali ke-3 supaya air wuduk tu rata ke seluruh tempat wuduk. Okey, yang ke-9 adalah mualah. Mualah ni apa? Berturut-turut tanpa diselangi tempoh yang lama. Contoh, lepas dah kumur kita akan basuh apa? Basuh muka, betul. Jadi terus kita buat, tak adalah lepas kita kumur tu kita pergi main dulu. Keluar pergi main dulu, lepas tu kita masuk balik sambung. Basuh pula tangan hingga ke siku. Tu tak boleh lah macam tu. Boleh tapi benda tu tak digalakkan. Okey, yang ke-10 adalah menyapu air ke seluruh kepala. Semua ni sunat. Sunat kalau kita buat basuh semua tu adalah perkara sunat. Kalau kita basuh sebahagian itu adalah wajib. Okey, yang ke-11, menyapu atau membasuh anggota wuduk lebih daripada had yang ditetapkan. Contoh, kita basuh tangan lebih dari had siku ke atas sedikit. Maksudnya tak adalah kita basuh tangan kita tu cun-cun di atas siku ni. Kita lebihkan sikit. Itu adalah perkara yang sunat. Yang kedua adalah menggosok-gosok celah jari tangan dan kaki.
Maksudnya masa kita tengah ambil wuduk tu, masa nak basuh kaki, masa nak basuh tangan tu, kita kena gosok. Dapat pahala sunat. Okay, yang ke-13, mestilah membaca doa selepas wuduk. Jom baca bersama dengan Ustazah. Okay, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwamin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Sunat baca doa. Kalau ingat kita baca. Okey, sekarang kita akan masuk kepada perkara yang makruh ketika berwuduk. Makruh ni adalah tak digalakkan untuk kita buat sebab dia boleh mengurangi pahala ibadat kita sesuatu bentuk tu. Okey, yang pertama, contoh perkara makruh yang kita mesti elak ketika berwuduk adalah yang pertama, bercakap-cakap. Yang kedua, mendahulukan yang kiri. Yang ketiga, berlebihan menggunakan air. Buka air tu macam nak mandi punya kuat tu kan. Tak boleh. Yang keempat, kita mengelap air wuduk pada anggota wuduk. Contoh, dah habis wuduk, kita lap muka kita. Tak payah. Seafdalnya tak payah lap. Dan seterusnya, membasuh anggota wuduk 2 atau melebihi 3 kali. Jadi makruh benda tu. Sebab dia dah berlebihan sangat. Okay. Okey, dan yang terakhir kita akan tengok kepada perkara yang membatalkan wuduk. Okey, yang pertama, keluar sesuatu dari hubul dan dubur seperti air kencing, kentut atau tahi. Semua orang tahu, saya yakin dah. Kalau kita keluar sesuatu, benda tu boleh membatalkan wuduk. Yang kedua, hilang akal seperti gila, pitam atau mabuk. Yang ketiga, menyentuh hubul atau dubur dengan tapak tangan. Boleh membatalkan wuduk. Yang keempat, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Mahram tu apa? Yang bukan adik-beradik kamu. Yang bukan darah daging kamu. Bila kamu sentuh dengan dia, boleh terbatallah wuduk kamu. Okay, yang kelima adalah tidur yang tidak tetap papan punggung. Maksudnya kita tidur tu, kita bertukar tempat. Mana dia? Kalau kita tidur straight, wuduk tu tak batal. Tapi kalau kita tidur pusing belah kanan, pusing belah kiri, benda tu boleh membatalkan wuduk kamu. Okey, dah selesai tajuk wuduk. Sebelum tu saya nak tanya kamu, sebelum saya akhiri slide saya pada kali ini, suka untuk saya ingatkan macam mana cara untuk kita ambil wuduk yang sempurna adalah mestilah kita buat perkara-perkara yang wajib. Maksudnya kita buat rukun wuduk. Yang kedua, kita buat sunat wuduk. Dan yang ketiga, kita tinggalkan perkara yang makruh ketika berwuduk. Jadi, barulah wuduk kita tu wuduk yang sempurna. Kenapa pentingnya wuduk yang sempurna ni? Suka untuk saya ingatkan balik. Yang pertama sebab kita nak solat kita tu diterima oleh Allah. Solat takkan sah kalau kita ambil wuduk pun salah ataupun wuduk tu ada kecacatan. Okey, sebabnya wuduk ni adalah perkara yang penting sebelum kamu solat. Jadi sebab tu kamu kena belajar tajuk wuduk yang sempurna ini. Okey, Ustazah harap sama-sama kita boleh amalkan, sama-sama kita boleh praktiskan apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okey, apa yang baik tu daripada Allah, yang lemah tu daripada kelemahan Ustazah sendiri. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jaga diri dan jaga kesihatan. Teruskan menyiap tugasan Ustazah yang Ustazah bagi selepas ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.